Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita dalam slot bicara ilmu. Apa khabar wahai pendidik PPG Tanah Merah? Selawat dan salam buat Rasul junjungan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati Allah dan apa yang kita bincangkan pada hari ini memberi manfaat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat guru yang saya hormati sekalian. Pada kali ini saya ingin membincangkan bagaimanakah kita menggunakan telefon pintar kita bagi menghasilkan gambar-gambar yang kita anggap wow. Hari ini kita nak berbincang tips untuk mengambil gambar wow dengan menggunakan smartphone. Smartphone memang pintar, tapi bagaimanakah cara kita menggunakannya? Apabila kita memilih telefon pintar, selain daripada keupayaan prosesornya, kita selalu memikirkan, adakah telefon pintar kita itu mampu mengambil gambar yang baik? Bagaimanakah untuk menghasilkan gambar yang baik menggunakan telefon pintar? Di sini saya kongsikan beberapa tips. Yang pertama, membiasakan diri kita untuk membersihkan lens. Lens telefon kita sebenarnya dicipta lens ini agak lasak. Namun begitu, apabila dia lasak, kita letak di dalam poket, maka di sini dia selalu akan ada debu. Jadi biasakan diri kita setiap kali sebelum kita mengambil gambar, kita bersihkan lens itu menggunakan tisu ataupun sapu tangan dan sebagainya. Dan tahukah tuan-tuan, tahukah sahabat guru bahawa lens telefon pintar dicipta begitu lasak sehingga dia boleh dicuci menggunakan, kalau dah terlalu kotor sangat, kita boleh menggunakan ubat gigi dan sedikit air untuk membersihkannya. Dia tak akan calar kerana dia tidak sesensitif lens untuk kamera DSLR dan sebagainya. Selain daripada kebiasaan membersihkan lens, apabila kita mengambil gambar menggunakan telefon, kita kena ingat petuanya supaya jangan sekali-kali kita menggunakan zoom. Sebab zoom dalam telefon pintar adalah zoom yang berbentuk digital zoom, bukan optical zoom. Zoom digital ini sebenarnya lebih kepada dia crop gambar kita dan diperbesarkan, bukannya mendekatkan objek itu dengan kita. Maksudnya apabila kita menggunakan zoom, dengan kata lain, gambar kita mudah pecah. Kelihatan agak kasar. Okey, seterusnya. Yang ini sangat penting sebab apabila kita mengambil gambar, cahaya itu penting. Namun begitu, apabila kita mengambil gambar menggunakan telefon pintar, elakkan menggunakan flash ataupun lampu kilat. Kerana flash dan lampu kilat sebenarnya tujuan asalnya untuk menerangkan objek. Tetapi kerana telefon pintar kita sebenarnya secanggih-canggih telefon pintar, dia masih belum mampu menandingi kamera DSLR ataupun kamera mirrorless dan sebagainya. Maka apabila kita menggunakan flash pada kamera kita, pada telefon pintar kita, akan menyebabkan gangguan pada gambar. Gambar akan menjadi terlalu terang ataupun muka kita akan kelihatan berminyak dan sebagainya. Dan gambar itu apabila menggunakan flash memang akan jadi tidak secantik tanpa flash. Seterusnya cikgu, seperkara lagi apabila kita menggunakan telefon pintar untuk menakam gambar, kita sering kali menghadapi masalah gegaran. Okey, apa yang terjadi? Kenapa gegaran? Pertamanya sebab cara kita memegang kamera ataupun memegang telefon pintar. Ada kalanya setengah-setengah di kalangan kita mengambil gambar hanya menggunakan sebelah tangan. Apabila kita menggunakan sebelah tangan, kebarangkalian untuk telefon kita bergegar sangat tinggi cikgu. Maka adalah lebih baik kita memegang dua tangan. Ataupun jika ingin mengambil gambar dalam format portrait, kita tegakkan dan kita pegang kamera kita kemas-kemas. Okay? Dan satu cara lagi bagi mengelakkan gegaran ialah dengan menggunakan tripod. Bagi mengambil gambar waktu malam, apabila kita mengambil gambar waktu malam, kamera kita set kepada auto
dia akan menyebabkan aperture akan dibesarkan dan speed shutter. Dalam kamera kita ni ada satu yang dipanggil speed shutter, maksudnya secepat mana bukaan lens kamera kita itu. Apabila kita mengambil gambar waktu malam, speed shutter itu akan diturunkan. Ini akan menimbulkan masalah gegaran. Okey, dan begitu juga apabila aperture ataupun kalau ibaratkan mata kita ni, anak mata itu diperbesarkan untuk mendapat cahaya yang banyak. Maka apabila aperture itu dibesarkan dan speed shuttle itu direndahkan, dua kemungkinan terjadi. Pertama, gambar kita gegar. Yang kedua, akan jadi bokeh ataupun belakang kita tu akan kelihatan blur, akan kelihatan kelabu, kabur, tak nampak jelas. Kalau kita ingin mengambil gambar portrait, itu tak jadi masalah. Tetapi jika kita ingin mengambil gambar pemandangan, senario sesuatu keadaan, itu akan menyebabkan gambar itu kurang berkualiti. Bagi mengatasi masalah itu, kita tukar kepada mode manual, kita kawal sendiri dia punya aperture-nya dan speed shuttle-nya, dan kita letakkan kamera kita di atas tripod dan kita mengambil gambar menggunakan remote ataupun timer. Seterusnya cikgu, apabila kita ingin mengambil gambar, kita perlu memahami konsep yang dipanggil rule of third. Rule of third ini sebenarnya adalah satu teori yang mengatakan bahawa apabila sesuatu objek yang kita ambil gambarnya, kita perlu meletakkan objek itu antara garis-garis ini. Antara garisan-garisan ini. Di sini, di tempat titik persilangan inilah sepatutnya objek-objek utama kita letakkan. Jangan letak objek kita di bucu atas atau di bawah dan sebagainya. Bagi mendapatkan ketepatan dalam rule of third ini, kita perlu menghidupkan atau memasang fungsi grid line pada kamera kita. Pada telefon pintar kita. Okey. Bagaimana kita nak tahu nak memasang grid line di situ? Bagaimana kita nak tahu kawal aperture dan sebagainya? Caranya, sebab telefon yang berbeza, caranya juga berbeza. Maka cara yang terbaik ialah kita kenali kamera telefon kita. Kita kenali kekuatannya, kelebihannya. Jika ada lens yang banyak seperti ini cikgu, tidak semua lens. Kalau macam telefon ini dikatakan bahawa 48 megapiksel. 48 megapiksel daripada 4 kamera ini cikgu, sebenarnya hanya untuk satu lens sahaja yang akan menyokong 48 megapiksel. Jadi lens yang mana? Saya tak mampu nak memberitahu, tapi cikgu dapat cari sendiri menggunakan dengan cara mengenali telefon cikgu sendiri, mengenali fungsi kamera di situ. Cikgu selongkarlah di situ, akan ada setting-settingnya, bagaimana cara kita nak menukar aperture dan sebagainya. Hari ini saya kongsikan berkenaan dengan bagaimana 5 tips untuk mengenali ataupun mengambil gambar, menghasilkan gambar yang baik menggunakan telefon. Dan sekeping gambar pun saya tak letak di sini sebagai contoh. Barangkali akan kita kongsikan di slot yang akan datang. Dan pada slot yang akan datang juga, insya-Allah akan saya kongsikan bagaimana cara yang paling baik, cara yang selamat untuk kita menyimpan setiap gambar digital yang kita rakamkan. InsyaAllah jika kita dipertemukan sekali lagi. Cukup dulu untuk sekali ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.